Assalamualaikum, salam sejahtera. Hai semua, apa khabar? Cikgu harap anda semua dalam keadaan yang sihat sentiasa. Kita teruskan pelajaran kita pada hari ini dalam unit 8, menu sihat. Kita akan belajar dua tajuk hari ini, iaitu yang pertama lazatnya sayur dan tembikai. Kemahiran yang kita pelajari pula adalah kemahiran menulis. Tanpa membuang masa lagi, jom. Baiklah, kita rujuk buku teks Bahasa Melayu tahun 1, muka surat 47. Di situ kita akan lihat satu petikan yang bertajuk Lazatnya Sayur. Kita akan baca petikan ini bersama-sama. Okey, anda sudah bersedia? Jom kita baca. Rizal suka makan sayur. Sayur ada vitamin dan garam mineral. Gigi Rizal kuat kerana selalu makan sayur. Gusi Rizal juga sehat. Baiklah, jika kita lihat ayat di sini, ia adalah berdasarkan gambar yang berada di sebelahnya. Jadi, ayat ini berkaitan dengan gambar. Okey, kita akan teruskan dengan latihan membina ayat berdasarkan gambar. Baiklah, jika anda lihat di muka surat 47 tersebut, ada dua gambar yang tak ada ayat ataupun tak ada penerangan berkenaan dengan ayat tersebut kan. Jadi, tugas kita di sini, kita akan bina ayat berdasarkan gambar yang diberikan ini. Jadi, boleh anda fikirkan ayat apa yang kita boleh bina berdasarkan dua gambar ini? Ada gambar sayur. Sayur apa ni? Sayur sawi kan? Yang ini lobak merah. Yang ini pula sup. Cuba fikir, ayat apa yang kita boleh bina? Tak apa, cikgu akan bagi contoh kepada anda semua. Tapi mungkin anda ada idea ataupun ayat yang anda sendiri dah boleh buat. Tak apa, anda boleh cuba type di bahagian komen di bawah ya. Okey, ini ayat contoh daripada cikgu. Di sini ada gambar sayur sawi dan lobak merah. Ini sup sayur kan. Jadi cikgu bina ayat seperti ini. Rizal suka makan sayur sawi dan lobak merah. Rasanya enak apabila dibuat sup. Ini contoh ayat yang cikgu buat. Cikgu buat dua ayat berdasarkan gambar di atas. Okey, kalau anda ada idea ataupun pendapat nak buat ayat sendiri, cuba type di bahagian komen. Cikgu akan lihat. Okey. Seterusnya kita balik ke muka surat 48. Di sini kita akan boleh lihat petikan ini. Dan adik comel ni sedang makan buah tembikai. Tajuk petikan ini adalah tembikai. Cikgu rasa anda semua pernah makan buah tembikai ni kan? Rasanya manis dan berair kan? Okey, kita baca petikan berkenaan tembikai. Kulit tembikai hijau. Isi tembikai berwarna merah dan ada juga yang berwarna kuning. Rasa buah ini manis. Tembikai boleh dimakan begitu sahaja. Selain itu, tembikai juga boleh dibuat jus. Tembikai kaya dengan vitamin A dan vitamin C. Vitamin ini diperlukan untuk mencegah penyakit. Antaranya termasuklah sakit kepala dan penyakit kulit. Cikgu harap anda yang berada di rumah cuba membaca petikan ini. Tak apa kalau masih merangkak, tak berapa lancar kan? Tak apa, tak menjadi masalah. Anggaplah ini sebagai satu latihan membaca kepada anda semua. Lama-kelamaan, insya-Allah anda boleh dapat membaca dengan lancar. Okey, jom kita lihat petikan ini dan juga gambar. Seperti cikgu katakan tadi, petikan ini berkaitan juga dengan gambar. Begitu juga sebaliknya, gambar ini menerangkan juga tentang petikan. Kita lihat perenggan yang pertama, kulit tembikai hijau. Isi tembikai berwarna merah dan ada juga berwarna kuning. Tapi di sini tak ditunjukkanlah tembikai berwarna kuning. Tapi cikgu rasa anda semua pernah lihat tembikai yang berwarna kuning, betul tak? Rasanya manis. Ini semua pernah rasa. Kemudian tembikai boleh dimakan begitu saja. Yang ini kita potong dan boleh makan. Ada juga dibuat jus. Perenggan yang ketiga pula menyatakan khasiat tembikai kepada manusia. Okey? Kita lihat aktiviti yang seterusnya. Untuk aktiviti ini, kita kena mencatat maklumat berdasarkan bahan. Bahan yang kita telah baca tadilah. Okey, yang ini. Di sini bahan kita, petikan ini. Jadi kita nak dapatkan maklumat. Maklumat apa yang kita nak dapatkan ni? Ada 3. Tentulah berkaitan dengan tembikai, betul tak? Rupa tembikai, cara makan tembikai dan khasiat. Dan ia dicatat dalam bentuk gambar rajah seperti ini. Okey, tak apa, anda tidak kesorangan untuk buat latihan ini. Cikgu akan bersama-sama dengan anda untuk lengkapkannya. Okey, kita tak perlu baca lagi ya. Tadi kita dah baca ya. Okey, sekarang tembikai. Rupa dia yang pertama berkulit hijau. Ada tak berkulit hijau?
Di sini kan kulit temikai hijau. Jadi dia tak tulis sepenuhnya kulit temikai hijau ni. Dia just letak berkulit hijau. Okey. Yang kedua, rupa temikai ni. Apakah maklumat yang kita perolehi daripada petikan ni tadi? Jom kita lihat apa dia. Berwarna merah. Kemudian ada yang berwarna kuning. Macam mana kita nak catat di sini? Mudah saja. Begini, isinya merah dan kuning. Isinya merah dan kuning. Tak perlu catat sepenuhnya ayat ni, terlalu panjang. Ruang pun tak cukup. Kemudian cara makan dia. Kita cari ada dalam perenggan yang kedua di sini, iaitu dimakan begitu sahaja ataupun dibuat jus. Macam mana kita nak pindahkan di dalam jadual ini? Begini saja, ringkas, dimakan begitu saja. Itu yang pertama, dan yang kedua dibuat jus. Okey, titik ni maksudnya maklumat yang pertama, maklumat yang kedua. Okey, khasiat dia pula dalam perenggan yang ketiga, betul tak? Apa khasiatnya? Iaitu mencegah sakit kepala dan penyakit kulit. Jadi kita catat di sini mencegah sakit kepala, mencegah penyakit kulit. Mudah saja. Ini khasiat dia. Okey. Kandungan ini kandungannya, kandungan vitamin A dan vitamin C. Jadi khasiat dia untuk mencegah sakit kepala dan juga mencegah penyakit kulit. Okey, cikgu harap anda semua faham. Sekarang mari kita lihat latihan dalam buku aktiviti Bahasa Melayu Jilid 1 anda. Cuba lihat muka surat 51, aktiviti 3 di sini. Arahan dia, bina dan tulis ayat. Cikgu akan terangkan berdasarkan gambar yang pertama yang dah dibuat ni. Okey, gambar di sini ibu kan, ibu kepada Rizal. Okey. Kemudian dia menyediakan sarapan. Ini saja frasa yang diberikan kepada awak untuk membina ayat yang lengkap di bawah ni. Ini ayat lengkap. Atas ni frasa, dia bukan satu ayat yang lengkap. Jadi anda kena bina ayat yang lengkap berdasarkan gambar dan frasa yang telah diberi. Okey, menyediakan sarapan. Jadi di sini diletak Ibu Rizal menyediakan sarapan. Dia guna di sini kan, menyediakan sarapan, dia letak di belakang. Okey, Ibu Rizal menyediakan sarapan. Mudah kan? Gambar yang kedua, Rizal. Apa dia buat ni? Jadi anda buat ayat menggunakan berdasarkan gambar dan menggunakan perkataan yang diberi. Bersarapan. Okey. Rizal apa? Sambung menggunakan perkataan bersarapan ini. Cuba bina ayat sendiri. Okey. Jika tak tahu, anda boleh tanya cikgu. Dan seterusnya gambar yang ketiga, keempat dan kelima ni. Baiklah, untuk aktiviti yang kedua, kita boleh rujuk buku aktiviti jilid 1 muka surat 52. Aktiviti yang bertajuk menu berkhasiat ini. Arahan dia teliti gambar dan catat maklumat. Jadi kita kena teliti gambar di sini dan catatkan maklumat di ruang yang disediakan. Tetapi anda kena pastikan maklumat yang anda catat itu berada di ruang yang betul, di bahagian yang betul. Maksudnya 6.45 pagi, waktu sarapan. Ini menu dia. Okey. Anda boleh isi di bahagian ini. Okey, bijirin, susu, telur, roti bakar. Anda boleh isi di sini. Manakala untuk makan tengah hari di sebelah kanan ni, ini adalah menu makanan dia. Okey, anda tulis di sini apa dia? Ikan bakar, nasi kukus, sup sayur dan lain-lain lagi ni. Anda kena isi di sebelah kanan ini. Pencuci mulut, makanan ringan lah. Ini kena isi di bahagian ini. Okey. Jadi isi di ruang yang berkaitan saja. Bagaimana pula dengan tembikai ni? Adakah ia di bahagian pencuci mulut? Sama dengan agar-agar? Anda kena isi. Lihat ruang yang disediakan. Okey, pastikan dia masuk di dalam tempat yang betul. Okey. Kita lihat aktiviti yang seterusnya. Arahan menyatakan di sini baca teks dan tulis maklumat. Di mana teksnya? Yang atas ni lah. Yang bertajuk tahu bakar warung Pak Busu. Jadi kali ini lebih mencabar sedikit. Tapi cikgu dah bagi penerangan dalam aktiviti kita yang pertama tadi kan. Macam mana nak dapatkan maklumat. Dan juga aktiviti kedua pun sama. Macam mana nak dapatkan maklumat di dalam petikan. Tapi yang ini tak ada gambar lah. Ini hanya petikan saja.
Okey, tajuk dia tahu bakar warung Pak Busu. Jadi anda kena cari kelebihan tahu bakar. Kelebihan dia, maksudnya apa yang baik tentang tahu bakar Pak Busu ni. Okey, anda tulis di ruang ke-4 ruang di sini. Anda kena cari ada berapa di dalam ni. Okey, cari seberapa banyak kelebihan yang anda boleh jumpa berkaitan dengan tahu bakar. Tapi kena baca petikan ini dahululah. Okey, cikgu akan baca sekali untuk anda. Nanti anda boleh dapatkan idea apa dia kelebihan tahu bakar ni. Pak Busu menjual tahu bakar. Rasa tahu bakar Pak Busu enak. Ni dah jumpa satu ni enak. Tapi dah ditulis di sinilah enak. Jangan tulis lagi sini. Okey. Tahu bakar Pak Busu juga tidak berminyak. Pun kelebihan juga tu, tidak berminyak. Dalam tahu bakar ada timun, tauge dan sengkuang. Sayur-sayuran ini mengandungi vitamin. Tahu bakar ini dimakan dengan kuah kacang. Kacang mengandungi protein yang berguna untuk membina tubuh. Jadi, apa yang baik, yang positif di dalam petikan ini anda isi di dalam ini. Okey, boleh tanya abang atau kakak anda di rumah. Mereka sedia untuk membantu tu, cikgu percaya. Okey, baiklah, sampai di sini saja pembelajaran kita pada kali ini. Cikgu harap anda semua dapat memahami penerangan cikgu itu tadi. Okey, kemudian anda dapat melengkapkan semua latihan yang telah cikgu terangkan. Sampai jumpa lagi di video yang akan datang. Terima kasih. Bye bye.